Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama kami dalam channel Cikgu Kimia Handsome Master Kimia SPM. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kali ini kita dapat bersama lagi meneruskan panduan menjawab kimia kertas 2 ya. Bagi soalan esei. Okey, jadi fokus kita ialah pada soalan esei, soalan yang banyak ya, memberi markah kepada pelajar. Dan kali ini kita berada pada siri yang kelima. Bermakna pelajar-pelajar yang mengikuti kami sebelum ini, kita sudah pun ada 4 siri sebelum ini ya, untuk panduan menjawab ini. Jadi pelajar-pelajar jangan lupalah, boleh tengok balik video-video kami sebelum ini untuk dijadikan sebagai panduan menjawab soalan peperiksaan SPM nanti ya. Baik, kali ini kita akan melihat satu lagi soalan. Okey, soalan ni dia ada 2 sub soalan ya. Jadi jadual di bawah menunjukkan pemerhatian bagi ternak malas unsur T dan Q dengan oksigen. Jadi dia bagi clue ya, unsur T dan Q merupakan ahli kumpulan 1. Jadi kita dapat maklumat sini, kumpulan 1. Okey, T terbakar perlahan. Okey, tu maklumat dia dengan nyala merah. Q terbakar sangat cergas dengan nyala kuning. Okey. Terangkan perbezaan dalam pemerhatian ini. Okey, ini soalan yang kerap kali ditanya dalam peperiksaan ya. Iaitu terangkan perbezaan dalam pemerhatian. Soalan-soalan begini ramai pelajar yang hilang markah. Rugilah. Sebab itu kita kena pandai cara nak jawab, nak tackle soalan. Okey, di sini ada 4 markah. Bermakna pelajar pun tahulah ada sekurang-kurangnya 4 poin. Ingat bila kita jawab esei, jangan jawab dalam bentuk esei. Bila jawab esei, kita jawab dalam bentuk point. Supaya senang pemeriksa nak tanda. Okey. Bila soalan kata terangkan perbezaan dalam pemerhatian, satu perkara yang perlu dielakkan oleh pelajar, ya, jangan ulas semula ya apa yang telah diberi dalam soalan. Okey. So maklumat dah bagi. T terbakar perlahan, Q terbakar sangat cergas. Jangan nanti pelajar pergi ulas balik dalam jawapan. T terbakar perlahan, Q terbakar sangat cergas. Tak mau. Itu bukan jawapan. Okey? So, bila soalan kata terangkan perbezaan dalam pemerhatian, maksudnya, mudahnya, kita faham, kita kena cerita kenapa T terbakarnya perlahan, kenapa Q terbakarnya sangat cergas. Itu yang dia nak. Okey, 4 poin. Poin pertama, kita tengok di sini ya, perbezaan dia. Kita kena sebut bahawa yang pertama Q lebih reaktif. Okey. Daripada T. Ni daripada pemerhatian. Okey, itu yang pertama. Poin yang kedua, ketiga dan keempat seterusnya, kita kena cerita kenapa Q lebih reaktif daripada T. Merujuk kepada kumpulan 1. Okey. So, untuk menghuraikan benda ni, kita kena ada 3 poin. Yang pertama, kita kena sebut tentang size. Size atom Q. Kena buat perbandingan ya. Lebih besar. Itu kita bandingkan. Daripada atom T. Itu kena banding. Kena sebut Q, kena sebut T. Jangan sebut makin menuruni kumpulan size makin besar. Tak mau. Itu umum. Kita cerita Q dan T sekarang. Okey. Bila size atom Q lebih besar, ingat kumpulan 1, dia ada 1 ultravalence. So 1 ultravalence ni dia nak buat apa? Dia nak kena buang, nak kena derma, nak kena bebaskan. Itu konsep dia. So bila size atom Q lebih besar, apa yang berlaku? Daya tarikan antara, wajib sebut ya, nukleus. Nukleus itu bercas positif kan, dengan elektron valen. Elektron valen ni dia bercas negatif. Jadi dia ada tarikan positif negatif. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valen, atom Q lebih lemah. Ya. So Q lebih lemah sebab size lebih besar. Okey, sekarang itu sudah memadai. Kalau kita nak sambung lagi pun boleh. Lebih lemah daripada T, tak ada masalah, boleh. Tapi lebih lemah sudah menunjukkan perbandingan. Okey, poin yang keempat, kita sebutlah terus nanti. Yang keempatnya, maka atom Q
lebih mudah. Okey. Menderma. Membebaskan. Mana-manalah. Tak kisah ya. Elektron valent. Okey, berbanding T. Kata sebut tak apa dah sebab lebih mudah tu dah perbandingan. Okey. Jadi, apa yang berlaku? Akhirnya Q lebih reaktif daripada T. Boleh juga kita letak ni kat di bawah. Poin yang keempat. Ataupun kita sebut di mula-mula boleh, tak ada masalah. Okey. Itu 4 markah. Kemudian, pecahan yang kedua soalan ini, ini pengiraan ya. Ini mudah je. Tulis persamaan kimia. Yang pertama dia nak persamaan kimia. Okey, kemudian hitung jisim hasil. Okey, ada pengiraan di sini. Jadi pelajar-pelajar ingatlah dalam kepala kita 5 markah. Ya, biasa kalau 5 ini, kalau soalan nak ya, persamaan biasanya 2 markah. Pengiraan, okey, soalan pengiraan biasanya 3 markah. Dapat dah dia punya ceraian markah. Senang. Okey, so tulis persamaan kimia. Okey. Q dengan oksigen. Q dengan oksigen ya. So Q tambah dengan O2. Oksigen mesti 2 atom ya. Okey, hasilnya Q ini kumpulan 1 ya, daripada penerangan atas tadi yang kita tengok sebelum tadi ya. So soalan ni hanyalah soalan pecahan daripada tadi. So dia berkait dengan soalan yang pertama tadi. So Q dia kumpulan 1 bermakna dia bercas 1 positif. Dia bergabung dengan oksigen 2 negatif. Casnya kita akan dapat nanti Q2O. Ini dia punya hasil. Okey. Kemudian kita imbang. Okey, letak sini 2. Kemudian sini dah 2. Okey, sini kita darabkan 2. So bermakna kat sini kita kena tukar 4 lah. 4 ya. Okey, sorry 4. Okey, so kita dah imbang. Bermakna kita dah ada 2 markah di sini. Markah pertama ialah kita tulis ya, formula bahan dan hasil dengan betul. Q tambah O2. Q2O. Ini satu markah. Markah kedua kita imbang. Ada 4, ada 2 di sini. Okey, boleh? Baik. Kemudian pengiraan. 3 markah. Okey, 3 markah ni di mana? Saya selalu sebut. Ya, 3 markah ni biasanya kita kata Mr. R, Mr. R, Mr. R, Mr. X, sorry, Mr. X. So M mol, R ratio, X ni jawapan. 3 markah. So maknanya yang pertama kena cari mol. Mol. Mol mana? Mol apa nak cari ni? Tengok dia bagi di sini maklumat 11.5 gram Q. Bermakna kita kena kira mol Q. Guna formula jisim bagi jisim molar sebab dia bagi jisim ya. 11.5 bahagi dengan jisim molar Q 23. So kita akan dapat jawapannya ialah 0.5. Okey, markah yang ke-3. Kemudian kita buat ratio, R tu ratio ya. Ratio antara apa? Okey, kita kira ni mol Q yang ini. Okey, kita ada ni mol Q, sorry ya. Kita nak kira jisim hasil yang ni. So ratio kita mestilah antara Q dengan hasil. Okey, tengok nombor depan Q ada nombor 4 ya. So kita tulis je balik 4 mol. 4 tu 4 mol ya. Q nisbah depan Q2O ada 2 nombornya. 2 mol Q2O. Okey, sekarang Q kita guna ialah 0.5 ya. So 0.5 mol Q nisbah. Okey, kalau 4 2 bermakna di sini 2 kali ganda lah ya. Q 2 kali ganda Q2O. Bermakna kalau 0.5 di sini bermakna ini separuh lah. 0.25 mol Q2O. Okey, ini markah yang keempat. Senang je. Markah yang kelima kita kira lah. Hasil. Hasil ini biasanya melibatkan pengiraan last ni biasanya melibatkan operasi darab. Sebab itu kita Mr. X tu darab. So jisim kita nak kira jisim kan. Jisim Q2O sama dengan 0.25 darab jisim molar dia. Jisim molar dia formula Q2O. Okey, Q23. So 23 darab 2 tambah dengan O16. Ya. So pelajar-pelajar kiralah. Ya. 23 darab 2 kemudian kita tambahkan dengan 16. Itu jisim molar. Itu semua pelajar dah tahu sebenarnya.
So kita akan dapat 62. So jawapan yang nanti ialah 62 ya. Okey, sama dengan 0.25 darab 62. Okey. Jadi pelajar darab kita akan dapat jawapan nanti 15.5. Okey. Bila jisim ingat mesti ada unit gram. Okey, ini markah yang ke-5. So, kita dah ada di sini dapat full mark ya, markah ke-5. So 5 markah penuh. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar boleh faham ya cara menjawab. So dari yang pertama tu ada 4, yang kedua ada 5. So kalau betul semua kita akan dapat 9 markah. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar bolehlah cuba menjawab soalan-soalan yang lain, banyakkan latihan insya-Allah. Jadi sekadar ini yang kita boleh bantu. Jadi jangan lupa terus subscribe video-video kami, terus menyokong kami untuk terus ya membantu pelajar-pelajar seluruh Malaysia insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.